kita sambung tentang keputihan, ya. Jadi bila membincangkan tentang keputihan ini, puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih ada kaitan dengan darah wanita, ya. Kerana apa saja yang keluar daripada faraj wanita, asasnya adalah yang dikenal sebagai darah itu ada beberapa kategori, dan dikaitkan dengan hukum darah juga ialah sesuatu yang keluar, ya, selain daripada air kencing dan juga air mani, dan ianya mempunyai implikasi hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri, Allahumma yassir, Allahumma rabbi shrah sudurana wa yassir lana umurana, Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Amma ba'd. Baik tuan-tuan, puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini saya menggantikan pada Ustazah Isfadiah yang tak dapat untuk memberikan kuliah pada hari ini kerana keuzuran yang tak dapat dielakkan. Jadi doakan semoga beliau sihat di Lubnan, dan kalau tengok Facebook live dia tu nampak sihatlah, ya. Sempat lagi pasang kemah untuk pelarian kat sana. Jadi insyaAllah hari Sabtu ni akan kembali ke tanah air, ya. Baik, puan-puan, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung perbincangan yang telah Ustazah lakukan sebelum ini. Dimaklumkan sampai ke bab keputihan, ya. Kita sambung tentang keputihan, ya. Jadi bila membincangkan tentang keputihan ini, puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih ada kaitan dengan darah wanita, ya. Kerana apa saja yang keluar daripada faraj wanita, asasnya adalah yang dikenal sebagai darah itu ada beberapa kategori, dan dikaitkan dengan hukum darah juga ialah sesuatu yang keluar, ya, selain daripada air kencing dan juga air mani, dan ianya mempunyai implikasi hukum, ya, dalam syariat Islam, dan ianya penting untuk difahami dan diketahui kerana asas dalam kehidupan kita iaitu beribadah, dan ibadah ini perlukan kepada taharah. Jadi bila keputihan ini berkaitan dengan taharah, nak pastikan kita ni perlu bersuci ataupun tidak, maka kita kena pastikan, ya, bahawasanya keputihan ini kita dapat fahami dan bagaimana untuk menyelesaikan, sebagaimana hukum darah. Darah tu dah jelas dah, iaitu darah kalau haid hukumnya bagaimana, kalau darah istihadah bagaimana, ya, kalau darah wiladah macam. Tapi kalau keputihan ni nak kata darah, bukan darah, tetapi cara dia keluar itu hampir sama dengan darah daripada faraj, kemudian kadang keluar meleleh, kena dekat pakaian dan sebagainya. Jadi masalah keputihan bagi wanita ini adalah satu perkara yang biasa, ya. Lelaki dia tak biasa, bagi perempuan dah biasa. Tetapi yang membincangkan tentang hukum adalah kebanyakannya lelaki. Ya, kitab ini Wanita Daman Syurga, yang menyusun adalah lelaki juga, dua-dua lelaki, sedangkan dia tak mengalami. Kalau segi ilmu, dia kata sebagai ilmu teori lah, sebab dia tak mengalami, ya. Tetapi pengalaman itu boleh dikongsikan kerana lelaki juga hidup bersama dengan wanita yang sering dan selalu diberikan bimbingan dan tunjuk ajar, ya. Kenapa tidak ada fuqaha di kalangan wanita? Tak ada ke mujtahidah? Kita ada mujtahid. Kalau lelaki ada ulama, tak ada ke alimat, ya, wanita-wanita yang mempunyai kepakaran dalam ilmu. Memang tak nafikan ramai wanita-wanita yang mempunyai kepakaran dalam bidang agama di Malaysia, tak kurang, ya, mereka-mereka yang menjadi pakar rujuk, sama ada dalam ini berkaitan dengan haji. Ada Dr. siapa? Dr. Sharifah Hayati antaranya yang menjadi pakar rujuk untuk hukum hakam wanita berkaitan dengan haji. Selalu kalau musim haji dia ada kat Mekah. Dia akan duduk bersama jemaah untuk bersedia memberikan
pandangan-pandangan untuk jemaah dapat menunaikan haji dengan sempurna. Jadi begitu juga dengan kita lah di Malaysia, tak kurang juga ramai wanita yang memahami, ya. Cumanya di dalam disiplin ilmu secara detail kebiasaannya adalah lelaki. Kerana apa? Kerana mereka yang bersama dengan masyarakat, mereka terjun bersama dengan masyarakat, dan mereka perlu menyelesaikan masalah masyarakat, antaranya ialah masalah hukum hakam, ya. Jadi wanita tahu kebiasaan dia untuk diri sendiri, tak ramai yang boleh ke depan untuk memberikan kuliah. Yang kita ni, kalau lelaki seorang ustaz, dia tak boleh bagi kuliah, 10 tunggu, 100 orang dah menunggu dalam grup kan. Okey, malam ni saya tak bagi kuliah, tak dapat bagi kuliah, saya boleh ganti tu, semua dah PM tepi. Tapi kalau ustazah, siapa nak cari ni? Kadang dia marah dah, ustaz macam mana dah jadual dah ni dah, habis macam mana dah tak boleh. Boleh carikan ganti. Kalau cari ganti, itulah dalam tu yang kita kenal, tapi tidak ramai jumlahnya berbanding dengan lelaki, ya. Baik, kemudian ialah cecair atau lendir yang keluar daripada sistem peranakan wanita sehingga berlakunya lembapan pada bahagian faraj. Jadi difaham bahawasanya kemudian itulah bentuknya cecair, ya, bukan benda yang keras, bukan benda yang bertokol. Sebab darah ni kalau keluar ada yang bentuknya keras kan, ya, dalam bentuk yang kita panggil apa, ketulan-ketulan, ya. Tetapi kalau kemudian dia adalah bentuk cecair, berbeza dengan cair yang jernih, ya. Kalau jernih kita tahu sama ada wadi ataupun wazi, ya, yang keluar disebabkan faktor-faktor lain lah. Jadi keluar daripada faraj wanita disebabkan sistem peranakan wanita yang ia menjadi suatu kebiasaan, ya, dalam sistem yang wallahualam. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ada jenis-jenis lendir yang begitu, ya. Ada yang namanya wadi, ada mazi, ada mani, ada lagi yang keputihan ini. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' menjelaskan bahawa keputihan adalah campuran peluh dengan mazi. Oh, rupanya peluh ni bukan saja berluar kat luar pada tubuh badan kita, daripada dalam badan itu pun boleh keluar peluh. Bila peluh itu keluar bercampur dengan air mazi, maka dia menjadi keputihan. Itu dinyatakan oleh Imam An-Nawawi. Dia ni ulama, takkan dia tahu pula kan. Jadi di situlah kadang kepakaran-kepakaran di antara bidang-bidang itu diperlukan, ya. Sebagaimana kitab ini, ya, disusun, diselitkan juga dengan pandangan-pandangan pakar perubatan yang berkaitan, ya. Umumnya sebatan yang dirembes oleh sistem peranakan wanita yang disilakan sebagai keputihan ialah rutubatul fajr, ya. Rutubatul fajr dalam bahasa Arab, rutubah, kelembapan. Keputihan itulah yang menjadikan faraj itu lembap. Sedikit lembapan yang didapati apabila letakkan kain pada faraj, ya, ataupun qasa al-baita, sesuatu yang seperti benang putih bertali yang keluar daripada kemaluan wanita pada hari terakhir haidnya sebagai tanda wanita itu telah suci menurut istilah fuqaha, ya. Jadi kelembapan itu ada dalam faraj. Kalau kita nak tahu ianya segi haid itu sudah bersih atau tidak, sebab di dalam faraj itu dia akan mencampur darah dengan lendir, keputihan sebagainya. Jadi apabila kita letakkan kapas di dalam faraj, ditarik, dia akan keluar, ya, lendiran yang jernih. Itu adalah tanda dia dah suci, ya. Jadi bila bercampurlah dengan peluh, ya, dengan air mazi, itulah yang menjadikan ia keputihan, ya. Jadi terdapat 4 tempat yang mengeluarkan keputihan. Ini kalau dalam istilah biologi lah kan. Ada 4 tempat. Yang pertama bibir faraj, ya. Yang kedua ialah vagina, kemudian pangkal rahim, dan juga rahim itu sendiri. Pangkal rahim dan rahim, 4 tempat ini adalah satu tempat yang biasa akan mengeluarkan kelembapan, ya. Paling banyak mengeluarkan keputihan yang berlebihan jika berlaku perubahan hormon ialah di pangkal rahim ataupun faraj. Ini tempat yang akan banyak keluar keputihan. Apa yang menyebabkan keluarnya lendir yang banyak ini adalah faktor perubahan hormon. Jadi kerana itulah
Puan-puan mati Allah Subhanahu Wa Taala, pemakanan ini sangat penting. Pemakanan itu yang akan menghasilkan hormon-hormon, sama hormon itu yang baik ataupun tidak baik, dan ini akan mempengaruhi keadaan tubuh badan kita, sama dari segi kitaran haid ataupun yang berkaitan seperti dengan keputihan yang keluar daripada faraj wanita. Jadi keputihan ada berapa jenis? Secara umumnya terdapat 3 jenis keputihan bagi wanita. Ada 3 jenis keputihan. Yang pertama, keputihan yang normal. Keputihan yang normal ini adalah keputihan yang suci. Dia bukan najis. Sebab apa dia putih, ada macam suci? Sebab dia berada di dalam faraj itu sendiri. Jadi apa-apa yang ada dalam tubuh badan kita, selama mana dia tak keluar, maka dia dikira suci. Jadi keputihan yang suci ialah kelembaban biasa yang beralam faraj. Ia seumpama air liur yang sentiasa berada di dalam mulut. Keputihan sebegini disifatkan sebagai suci dan ia menyamai peluh pada anggota badan. Itu yang pertama. Yang kat dalam tu yang tak meleleh keluar, hukumnya adalah suci. Jadi kalau kita masukkan sesuatu keluar daripada sebelah dalam, maka keputihan itu tidak dianggap sebagai najis. Jadi kalau kita letakkan kat pakaian kita, that's okay. Macam kita ada liur kan, kita liur nak tak mana, kadang kita basah, gunakan tudung ke kain kan, that's okay sebab air liur adalah suci. Tapi tak elok lah kan macam tu. Cumanya kadang dah terasa macam mana, kita bersin. Jadi bersin tu kita tak ada tisu, jadi kita lah tutup dengan dengan tudung kita ke ataupun dengan baju kita. Jadi bersin air yang keluar sebab liur bersin tadi, maka hukumnya adalah suci. Kotor berbeza. Memang kalau kena air bersin tu, air liur tu, dia kotor. Dan bahaya. Terkadang virus-virus yang ada itu boleh membahayakan. Sebab tu bila kita bersin, kita sunatkan untuk menutup mulut kita. Dan jangan kita bersin di hadapan orang. Alihkanlah. Kalau tak boleh nak mengelak, kadang abang kata apa, out of control. Bila nak bersin ni kan tak sempat nak buat apa-apa. Kadang tengah drive tu terus buka tingkap untuk, sebab situ ada faktor-faktor yang tidak sihat lah kan, segi kuman, virus dan sebagainya. Jadi dimaksudkan dengan keputihan biasa itu, faraj mengeluarkan lendir secara dominan dan tidak berlebihan. Lendir tersebut tidak berwarna dan tidak berbau. Ia berfungsi sebagai pelindung semula jadi dengan cara mengurangkan geseran dinding faraj ketika berjalan atau ketika melakukan hubungan suami isteri. Jadi kelembapan yang ada pada faraj itu adalah normal. Kalau kering itu jadi masalah. Itu yang kadang jadi sakit bila nak bersama. Bila sakit terkadang menjadi isu pula kan. Jadi bila pasangan isterinya bila sakit dia tak selesa, bila tak selesa dia tak nak, jadi husband pula kadang tak memahami, tak cuba mencari apa alternatif, akhirnya menjadi sebab untuk berkonflik. Jadi sebab itulah benda ni kita faham. Kalau lelaki yang mendengar, kadang kenapa wanita tidak bersedia untuk bersama, sebab faktor-faktor begini. Dengan lepas tu rasa sakit, pedih. Jadi rupanya ini yang sudah tidak ada. Khususnya kalau yang dah usia, jadi hormon itu kurang untuk mengeluarkan lembapan-lembapan ini, maka perlu kita fahami agar kehidupan kita lebih harmoni kan. Dalam hidup berkeluarga perlu saling memahami. Kalau ada masalah, selesaikan bersama. Jangan pula kata ini masalah kau lah selesaikan. Tak boleh. Bila bersama kena hadapi bersama. Jadi keputihan yang normal juga berperan sebagai pelembab, penyegar, pembersih, penyedia medium pH yang sesuai untuk badan dan peranakan. Cairan semula jadi yang membantu ketika bersuara serta membersihkan sistem peranakan dan membuang sel-sel lama yang menggantikannya dengan sel yang baru. Begitu rupanya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan begitu. Ada darah, ada lendir, ada kebaikan-kebaikan yang memang menunjukkan kebesaran dan juga keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Subulus Salam, Imam As-Sana'ani menyebut bahawasanya air putih
ataupun qasa al-baida yang datang setelah terhentinya haid adalah sebagai pelembut dinding rahim. Dinding rahim dibalut dan dilembutkan dengan air tersebut sebagai persediaan menyambut benih baru setelah membuang benih lama yang tidak disenyawakan. Ia seperti katil dan hamparan yang baru yang menanti tetamu yang ditunggu. Allahu Akbar. Ya. Hikmahnya rupanya lendir itu lendir itu menjadi penyebab ya untuk kesuburan seorang wanita dan akhirnya dia menjadi faktor untuk keberhasilan sesuatu kehamilan. Jadi bayangkan kalau kering ya, berarti tidak boleh menjadikan ia menyambut untuk benih yang sampai, itu yang tak jadi ataupun tidak berlaku persenyawaan dan zuriat itu tidak boleh terhasil ya. Jadi perempuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita kadang melihat ya ada generasi muda, anak-anak kita, kaum kita lama tak dapat zuriat, itu mungkin di antara sebab tidak ya, hormon tak cukup ya, pemakanan tak sempurna, mungkin aktiviti yang terlalu sibuk, terlalu penat, jadi semua dia akan mempengaruhi. Iaitu bagian pertama, keputihan yang suci, yang normal dan penting untuk kesuburan kesihatan seorang wanita dalam proses kelahiran dan juga proses sistem peranakan mereka. Yang kedua adalah keputihan yang disebabkan keputihan separanormal. Jadi ini tidak biasa. Keputihan separanormal maksudnya ialah faraj mengeluarkan lendir pada kadar agak berlebihan daripada biasa sehingga meleleh keluar daripada dalam faraj dalam sistem peranakan wanita. Dia banyak sehingga dia keluar daripada faraj tanpa boleh dikawal. Kalau air kencing kita boleh kawal. Tapi kalau lendir itu dia nak keluar, dia keluarlah. Sebab faraj adalah satu rongga yang terbuka. Jadi keputihan separanormal ini diistilahkan sebagai keputihan mengikut bahasa awam dan ia dibahaskan di kalangan ulama daripada sudut hukumnya sama ada suci ataupun najis. Jadi keputihan yang dibincangkan segi hukum dia ialah keputihan yang sampai meleleh keluar. Kalau dalam dia tak keluar, itu normal, sebagaimana air liur tadi ya. Jadi keputihan ini biasanya keluar setelah dan sebelum haid ya. Setelah haid bersih dia akan keluar, tanda dia bersih. Kemudian sebelum haid, kadang sebelum haid pun dia keluar. Ketika hamil, ketika mengandung pun dia meleleh keluar. Pada waktu subur, ketika persetubuhan dan bersyahwat, ketika percantuman di antara benih lelaki dan wanita, dan sebagai pembekal makanan kepada benih lelaki yang berada dalam rahim wanita, ketika kemurungan atau kegembiraan yang melampau, dan juga selepas menopause. Jadi inilah faktor-faktor yang terkadang mempengaruhi ya. Jadi semuanya itu ada hikmahnya. Jadi bila kita faham lendir-lendir yang keluar itu dipengaruhi oleh banyak perkara, maka kita kena kenal pasti kenapa keluar lendir tersebut ya. Kita tak ada, mungkin ya perempuan ya, wanita tak ada apa-apa ya, tetapi keluar juga mungkin terlalu gembira. Terlalu gembira pun boleh keluar lendir. Kemurungan pun juga ya, terlalu sedih pun akan keluar lendir itu juga. Jadi kenal pasti kedudukan kita, situasi kita, supaya kita mudah untuk mengurus perkara tersebut ya. Jangan dikatakan masalah, tak naklah dengan lendir keluar je susah, berhentikan dia. Tak boleh. Ada darah, ada haid ya. Tak nak keluar dia tiap-tiap bulan dia susah nak tentukan je, berhentikan dia. Jangan ya, sebab dia ada implikasi kepada sistem kewanitaan itu sendiri. Ini yang dibahaskan oleh ulama ya, sama ada najis ataupun tidak ya. Kemudian ada keputihan yang ketiga, iaitu keputihan yang najis, yang dikatakan keputihan tidak normal. Ini jarang berlaku, tak biasa macam ini. Iaitu keputihan tidak normal atau kritikal, iaitu faraj mengeluarkan lendir pada kadar terlalu banyak sehingga berlaku perubahan pada warnanya ya, bau dan rasa gatal. Lendir tersebut juga menjadi kekuningan sehingga kehijauan, terasa gatal, bifarah menjadi luka dan berbau busuk. Jadi kalau lendir yang biasa dia jernih, dia tak ada apa-apa. Tapi kalau sampai keluar berbau busuk, maka inilah yang dikatakan keputihan yang najis ya. Antara faktor berlaku keputihan yang najis ini ialah
jangkitan bakteria seperti bakteria vaginosis ataupun kolat seperti trichomoniasis dan juga Candida albicans. Tak tahulah nak sebut je kan. Bentuknya macam mana, wallahu alam. Jadi inilah pakar-pakar perubatan yang menyebutkan hasil kajian mereka bahawasanya keputihan yang kotor ini, yang najis ini, yang berbau ini adalah sesuatu yang bahaya dan juga perlu dibersihkan, ya. Jadi memang saya perhatikan kan wanita Allah banyak sangat, orang lelaki ni senang, dia mandi sabun tu je lah, sabun tu lah, shampoo basuh kepala, basuh muka, basuh kepala. Jarang lelaki yang rambut yang ni muka lain, tak ada masa nak fikir macam tu. Tapi kalau wanita memang saya memahami, kadang dia beli macam-macam ada. Jadi kadang-kadang kadang-kadang tak ada masa, tak sempat nak mengurus, ya, benda. Tapi oleh kerana fizikal lelaki begitu, ya, dan dia simple kerana dia banyak peranan di luar. Kerana hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada lelaki dalam urusan perkara tersebut berkaitan dengan bersuci, mengurus itu, dia sangat simple, ya. Contoh dia sekali keluar air mani atau keluar najis depan dan belakang, basuh, selesai. Tapi bagi wanita macam tak adil pula kan, ya? Tapi itulah, ya, hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan wanita ada peranan-peranan yang tersendiri yang tidak boleh dilakukan oleh lelaki. Lelaki boleh buat, tetapi lelaki ada tugas yang lebih utama di luar bersama dengan masyarakat mencari rezeki. Kalaulah lelaki sama macam wanita, nak pergi kerja, nak bersiap 1 jam nak bersiap 1 jam. Jadi kalau nak bergerak bersama dengan anak-anak perempuan saya, okey, kita nak bergerak pukul 10, ya, sekarang pukul 9.30, ya, tak boleh, ya, pukul 10.30 boleh. Rupanya dia estimate untuk dia bersiap itu 1 jam, ya. Jadi situ cantiknya bila lelaki wanita memahami keadaan masing-masing, maka dalam pengurusan masa, ya, lelaki akan lebih bersedia. Mungkin kalau nak pergi dia akan beritahu awal lah, okey, siap ya, pukul 8 dah siap, pukul 10 kita nak gerak. Dia ada buffer time 1 jam, kau tak siap. Tapi dah beritahu awal. Tapi kalau dan tu juga, okey, jom kita gerak, memang dia akan marah. Baik anak atau isteri. Lelaki okey je, anak lelaki, abang jom pergi, okey, bagi 5 minit, siap terus pergi. Jadi menunjukkan kesediaan mereka untuk berperanan. Okey, kita balik kepada keputihan yang tidak normal tadi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan ianya berlaku. Maka yang utama di sini, apabila ada keputihan yang tidak sihat, yang najis ini, maksudnya tubuh badan wanita tidak sihat, ya, kerana yang keluar itu mengandungi banyak bakteria dan juga kuman-kuman. Kerana itulah dia perlu diurus, ya, dengan cara yang sesuai untuk menjaga kebersihan wanita, ya. Baik, itu tentang pengenalan tentang keputihan. Ada 3 keputihan. Keputihan yang normal, yang biasa, yang berada dalam faraj wanita, maka hukumnya adalah suci. Tapi dah kalau suci kat dalam, nak buat apa Ustaz? Apa dibincangkan? Maksudnya, kalaulah kita dengan orang kata tindakan kita mengeluarkan atau terkena yang ada kat dalam kita keluarkan, maka ia bukan najis. Itu hukumnya kita tahu, ya. Yang kedua, kalau yang separanormal, ya, kadang-kadang keluar, tak banyak sangat, ya. Dan inilah yang dibahaskan oleh ulama, sama ada najis ataupun tidak. Yang ketiga, memang dia najis, yang kalau keluar terlalu banyak dengan bau yang busuk, ya, dengan keadaan yang tidak selesa, maka itu dah terang-terang hukumnya najis, perlu dibersihkan, ya. Dan kalaulah kena kepada pakaian, maka pakaian itu perlu dibasuh, ya, untuk kita menaikkan ibadah yang perlukan kepada taharah ataupun suci. Contoh dia apa? Kita nak solat, kita nak baca Quran, kita nak buat tawaf, kita nak buat umrah, ya, yang perlukan kepada taharah itu penting, ya. Okey, hukum keputihan. Ya, silakan. Kalau boleh saya jawab, jangan, kalau tak boleh nanti tunggu Ustazah balik. Silakan. Tiga tu Ustaz, yang banyak yang najis. Apa faktor yang menyebabkan dia sampai di mana banyak dan kotor sampai berbau semua tu? Makanan ke apa ke? Okey, wallahualam, sebab malam ini pun tidak ceritakan, ya. Tetapi kalau disebabkan situ adalah faktor berkaitan dengan bakteria, ya. Di sini sebutkan dalam lendiran itu banyak bakteria
ataupun kuman-kuman. Bakteria kuman ini dia datang daripada luar. Kalau hormon, kalau kita tahu tadi yang keputihan tadi yang separanormal itu biasa disebabkan oleh lain-lain, itu dipengaruhi oleh hormon daripada dalam tubuh badan kita. Jadi kalaulah ianya mengandungi banyak bakteria, banyak kuman ini datang daripada luar, kemungkinan kurangnya penjagaan kebersihan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika perhubungan antara suami dan isteri, itu juga mainkan peranan, disebabkan mungkin ada tidak jaga kebersihan, kemudian berlaku persetubuhan, maka faktor-faktor yang daripada luar itu dimasuk itulah yang akan menyebabkan sama ada radang ke dalam tu, dia akan kuman tu di dalam jadi bercampur dengan lendir, dan kemungkinan kuman-kuman inilah, bakteria-bakteria inilah yang menyebabkan lendir itu bertambah banyak. Jadi wallahualam, pandangan saya mungkin kalau dikaitkan faktor yang dalam itu banyak kuman-kuman dan bakteria ini adalah faktor daripada luar, maka perlu jaga kebersihan. Okey, sebab itulah Islam sangat mementingkan kebersihan, kalau tidak ini pun berlaku. Kadang kalau perempuan jaga kebersihan, tetapi lelaki tak jaga kebersihan, ikut dan dia je. Tengah orang kata peluh-peluh pun buat juga, akhirnya peluh yang bercampur dengan kotoran itu dia meresap. Sebab itu dalam Islam bila bersama, sunat dibersihkan terlebih dahulu, basuh. Selepas pun kena bersihkan juga, basuh dulu, lelaki dan wanita, supaya tubuh badan kita ini bersih daripada segala kekotoran dan juga kuman-kuman lah. Kekotoran itu yang akan membawa kepada adanya kuman, bakteria dan sebagainya. Wallahu alam. Nanti boleh tanya kepada pakar wanita apa yang menyebabkan keputihan yang najis ini. Okey. Kemudian hukum Mazhab Syafi'i menetapkan bahawa setiap cecair atau lendir yang keluar daripada kubul atau daripada dubur adalah najis, dan menyebabkan hadas kecil kecuali air mani manusia. Jadi semua perkara yang keluar daripada dua laluan, kubul yang depan, kalau perempuan faraj, lelaki zakat dia, ataupun dubur, dubur samalah, perempuan lelaki sama je istilah dia, cuma yang depan istilahnya berbeza. Maka apa saja yang keluar, maka hukumnya adalah najis dan menyebabkan hadas kecil. Sebab itulah kalau kita keluar angin, maka dia membatalkan wuduk kita. Kalau lelaki dia angin belakang aja, kalau perempuan anginnya depan dan belakang. Jadi kalau keluar angin betul lah, keluar macam kentut kat belakang tu daripada depan, maka dia membatalkan wuduk dan dia menyebabkan hadas kecil. Kalau ada fizikal je, maka dia dikira najis walaupun ia kekal pada bentuk yang asal. Budak telan guli, telan manik-manik, keluar najis, manik-manik juga. Jadi manik-manik itu dikira sebagai najis, sebab dia campur dengan najis lah. Tapi kalau kita bersihkan, manik-manik itu akannya jadi suci tak? Suci lah. Sebab dia tidak boleh berlaku proses, orang kata diproses menjadi sebati. Tapi kalaulah benda yang boleh menyerap dan akhirnya najis itu bersatu ataupun bersama menyerap dalam bentuk yang fizikal, maka ia juga dikira sebagai najis. Kerana najis itu telah masuk dalam benda yang keluar walaupun dalam bentuk yang asal. Jadi kecuali air mani manusia, kita tahu lah air mani kalau keluar, maka air mani itu tidak najis, tapi batal lah air sembahyangnya, bahkan dia mewajibkan untuk mandi hadas. Hukum keluar air mani adalah berhadas besar, dan hakikat air mani itu sendiri adalah suci. Maksudnya bagaimana? Kalaulah air mani itu dia terpantul, terkena pada pakaian kita, kemudian kita gunakan pakaian tersebut, kain tersebut untuk solat, maka solat kita sah. Tapi hanya air mani sajalah. Tapi kalau bercampur dengan air mazi, maka yang itu dah dikira mutanajis. Jadi faham kot yang maksud dengan air mani, air yang keluar ketika tadafuk,
ya, masa dia memancut, ya. Tapi kalau air wadi atau mazi itu tetap najis, ya. Umum juga mengetahui bahawasanya setiap cecair atau lendir kecuali mani yang meleleh keluar daripada faraj adalah najis. Sama ada cecair atau lendir itu jenisnya mazi, cecair lembut dan likat yang keluar daripada qubul tanpa memancut ketika syahwat, ataupun wadi iaitu cair lembut berwarna putih yang keluar setelah kencing atau keletihan, ya. Kalau mazi biasanya adalah yang ketika bersama antara lelaki dan suami isteri, ya. Tapi kalau wadi ni biasanya bukan disebabkan syahwat, mungkin sebabkan keletihan, terkadang dia keluar lendir tersebut, ya. Jadi yang itulah, ya, dikatakan sebagai najis. Di sini kita faham bahawasanya apa saja yang keluar daripada dua saluran ini dianggap sebagai najis. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i, ya. Jadi di situ artinya kita faham keputihan juga adalah najis, ya, sebab dia keluar daripada dua laluan, ya. Ia dikatakan sebagai najis mutawassithah, iaitu najis yang sederhana. Kenapa sederhana? Ini patah baliklah macam mana kita memahami konsep najis. Ada najis mughallazah, ada najis mutawassithah, ada najis mukhaffafah. Jadi yang membezakan ialah apa dia? Cara menyucikan najis tersebut. Jadi mukhaffafah janganlah sebab kita nak sucikan dia dengan cara renjis je. Tapi kalau macam mutawassithah memang kena bersih betul-betul lah. Mughallazah berat ni. Bukan najis tu berat. Bukan berat pun kalau sekarang apa ni, orang kata air liur anjing, kan. Tak berat pun, kan. Tapi berat segi cara untuk mengurus bersucinya, iaitu dengan 7 kali basuhan, salah satunya dengan air tanah, ya. Jadi najis tersebut perlu disucikan mengikut tata cara membersihkan najis mutawassithah, iaitu dialirkan air mutlak sehingga hilang zat seperti najis, sifat-sifat najis, ya. Selain itu seorang itu juga dikira sebagai berhadas kecil, ya. Jadi air ataupun keputihan ini dikatakan sebagai najis mutawassithah dan apabila keluar wajib dibersihkan dan dia dikira sebagai berhadas kecil. Bila berhadas kecil maksudnya apa? Kena berwuduk lah. Bila berhadas besar wajib mandi. Itu je mudah calculation dia, perkiraan dia. Bila hadas kecil menuntut kita berwuduk, bila kita berhadas besar menuntut kita untuk mandi. Hala ustaz, dah siap mandi penat lah ustaz. Jadi kalau kita nak cerita pasal itu, memang mandi itu juga satu hikmah. Kan mandi itu suatu apa? Untuk kita menyegarkan tubuh badan kita. Lepas tu kan kalau orang kat rumahnya ada apa-apa, ada tempat berendam, berendam itu juga boleh memberikan kesegaran kepada tubuh badan kita, kerana bila kita berendam dalam air selain pada air yang kita minum, maka rongga-rongga kita akan menyerap air-air yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Jadi jangan malas-malas mandi. Jadi Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu pernah berkata, saya lelaki yang banyak keluarkan air mazi. Lalu saya perintahkan seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW. Lalu lelaki tersebut bertanya kepada baginda, lantas baginda jawab, berwuduklah dan basuhlah kemaluanmu, ya. Jadi rupanya bila seorang itu banyak keluar air mazi, Nabi suruh berwuduk dan basuh kemaluan. Masa basuh kemaluan di situ ada najis. Jadi lendiran itu yang keluar daripada air mazi, maka dia tidak mewajibkan untuk mandi, ya. Adakah semua keputihan wajib najis dan berhadas kecil? Jadi ini yang dibahaskan. Adakah semua keputihan najis dan berhadas kecil? Ulama berbeza pendapat berkaitan keputihan yang diistilahkan oleh masyarakat awam, dan menurut fuqaha ia adalah rutubatul farji, iaitu kelembapan faraj, dan yang dikatakan sebagai al-qassa al-bayda. Ini Ustaz ada bincangkan sebelum ni. Bila kita nak kenal pasti darah haid itu sudah berhenti ataupun belum, sehingga ada qassa al-bayda ini yang keluar pada keadaan agak berlebihan daripada biasa. Ini yang tadi dibincangkan tentang bahagian yang kedua, ya, daripada keputihan di mana dia keluar dalam keadaan yang lebih banyak, ya,
di luar daripada kebiasaan. Kebiasaan tak keluar kat dalam, dia kelembapan tu, tetapi dia keluar. Perbezaan pada ini adalah berpunca daripada definisi keputihan itu sendiri, iaitu air yang terhasil di antara mazi dan peluh. Rupanya yang ulama berbeza ni. Tengok. Kalau yang ketiga tadi memang dah clear, dia najis. Ya, sebab apa? Sebab dia memang jenis kotoran. Ya, dalam saintifik disebut situ banyak bakteria-bakteria, ya, dalam lendir ataupun dalam kemudian tersebut. Tetapi yang kedua ini, dia kata ulama menyatakan ia adalah terhasil daripada mazi dan peluh. Jadi bagi ulama yang berpendapat bahawa unsur mazi lebih banyak dalam keputihan, maka mereka mengatakan ia adalah najis. Mazi bercampur dengan peluh, mazi lebih banyak, maka ia dikatakan sebagai najis. Manakala ulama yang cenderung kepada unsur peluh lebih banyak daripada keputihan, mereka mengatakan ia adalah suci. Tapi isu dia, how you determine mana yang lebih banyak? Air peluh lebih banyak atau air mazi lebih banyak? Itulah menyebabkan berlaku khilaf, ya. Anas bin Malik berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam masuk kepada kami dan tidur qaidullah, ya, qaidullah maksudnya tidur sebelum zuhur. Baginda berpeluh ketika tidur, maka ibu saya datang dengan membawa bekas lalu menadah peluh baginda ke dalam bekas tersebut. Maka baginda sallallahu terjaga dan bersabda, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau lakukan? Dia jawab, ini peluhmu, kami ingin menjadikan ia minyak wangi kami dan ia merupakan sebaik-baik wangian. Perempuan, di situ satu sudut kita tengok kelebihan jasad Nabi, ya, sehingga peluh pun wangi. Tapi cuba bayangkan bagaimana Nabi tidur dalam keadaan peluh mencicir-cicir. Kalau perempuan berpeluh macam mana? Pasang aircon terus, aircon tak sejuk terus tukar. Tapi begitulah kehidupan Nabi Muhammad SAW, ya, sebagai pemimpin negara, sebagai Rasulullah, tapi hidupnya terlalu sangat sederhana. Rumahnya di sebelah Masjid Nabawi yang dia perbuat daripada tanah. Sedangkan di ketika itu, kalaulah, ya, raja-raja atau kerajaan yang lain, ya, rumahnya merupakan mahligan yang sangat megah, semuanya dibuat daripada emas ataupun sesuatu yang sangat berharga. Tapi Nabi Muhammad SAW menguasai seluruh semenanjung Arab ketika itu dan tetap, ya, dalam keadaan yang zuhud dan qanaah, ya. Okey, nah situ dan tentang air peluh. Air peluh adalah suci. Jadi hadis ini diambil istimewa air peluh bukan najis, sebab ia boleh disimpan. Isteri Nabi dikumpulkan peluh tersebut dan dijadikan minyak wangi. Kalaulah ianya najis, pasti Nabi tidak benarkan untuk digunakan sebagai wangian, ya. Dalam Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ar-Ramli dan Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Al-Hatami menyatakan keputihan menurut mazhab Syafi'i diringkaskan seperti berikut. Yang pertama, keputihan yang suci yang tidak membatalkan wudu, iaitu keputihan yang terdapat pada tempat yang terzahir ketika seorang wanita duduk secara bertinggung atau kawasan yang wajib dibasuh ketika mandi wajib dan istinja. Keputihan ini adalah yang jenis keluar daripada bil faraj. Ini adalah kategori keputihan yang pertama. Dia masih di dalam. Kalau kita berdiri, dia tertutup. Tapi kalau kita bertinggung, maka akan terkeluar dan di situ ada lendir, maka itu dikategorikan suci. Biasanya ia pun tetap kita basuh jugalah. Sebab bila dah terbuka, maka dibasuh. Yang itu adalah suci. Yang kedua, keputihan yang jenis yang keputihan najis dan membatalkan wuduk, iaitu keputihan yang keluar meleleh daripada faraj, iaitu kawasan yang melebihi kadar yang telah dicapai oleh zakar. Keputihan jenis ini keluar daripada pangkal rahim, cervix ataupun rahim uterus, ya. Jadi bila keluar daripada bahagian luar, maka di pangkal rahim, maka situlah dikategorikan sebagai keputihan yang najis dan membatalkan wuduk. Jadi boleh faham, ya, tentang tadi tiga jenis keputihan, dan dalam pandang Imam Syafi'i dibagikan kepada dua. Jadi kalau yang di dalam maka tidak najis, yang di luar dikirakan sebagai najis. Artinya kategori yang kedua, yang ketiga,
mazhab Syafi'i mengatakan ia adalah najis dan bila dia keluar dia membatalkan wuduk, ya. Kemudian keputihan yang suci tetapi membatalkan wuduk. Ada pula keputihan suci tetapi membatalkan wuduk. Apa dia? Keputihan yang keluar di kawasan yang mampu dicapai oleh zakar. Keputihan jenis ini keluar daripada dalam faraj yang ukuran dalamnya antara 7 ke 9 cm. Menurut pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i, keputihan jenis ini adalah suci tetapi membatalkan wuduk. Jadi puan-puan minta maaf, bayangkanlah macam mana nak ukur, macam nak tentukan. Ini kaedah dia, ya. Jadi jadikan panduan kepada kita untuk menentukan keputihan itu, ya, membatalkan wuduk ataupun tidak. Jadi nak mudahnya, puan-puan, keputihan yang keluar daripada faraj batal wuduk. Ambil kaedah dalam mazhab Syafi'i, apa saja yang keluar membatalkan wuduk. Cumanya kalaulah keputihan itu dikenal pasti keluar daripada bahagian dalam, iaitu suci. Tapi bila keluar dari faraj, dia membatalkan wuduk. Jadilah, ya, keputihan suci yang tidak membatalkan wuduk. Boleh faham, ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan bijak. Baik, seterusnya ialah tata cara bersuci bagi wanita yang mengalami keputihan, ya. Bagaimana nak membersihkan masalah keputihan yang berlebihan sehingga mengganggu solat. Hukumnya dibahaskan di dalam kategori uzur yang dimaafkan, seperti wanita yang sedang beristihadah dan orang yang bermasalah dedas, iaitu kencing tidak lawas, ya. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, ya, keputihan ini bila dia keluar, dia suatu yang di luar kawalan kita, ya. Orang yang tak lawas kencing dia, itu pun di luar daripada kawalan dia, ya. Tapi kalau saja melepaskan, batal lah. Duk tahan sangat tak tahan, akhirnya terlepas juga. Jadi yang itu memang membatalkan lah. Tapi yang ini di luar daripada kawalan. Jadi macam mana kita nak membersihkan ataupun bersuci daripada keputihan ini? Secara ringkasnya, langkah yang perlu diambil mengikut pandangan mazhab Syafi'i adalah seperti berikut, ya. Yang pertama, ni dia dah cantik dengan dia punya graf dia, ya. Yang pertama sekali ialah bersihkan terlebih dahulu najis tersebut sebaik mungkin dalam kadar kemampuan, ya. Jadi kadar kemampuan bagaimana? Biasanya yang paling maksimum ataupun yang sekurang-kurangnya lah, ya, bagi perempuan dia kena duduk bercengkong, ya. Betul lah kalau orang dulu-dulu dia tak ada tandas duduk, ya. Tandas bercangkung itu dia akan menzohirkan apa yang ada di dalam dan dia akan membersihkan sama ada depan ataupun belakang. Jadi kalau kita duduk yang sekarang ni, dia tertahan lah, kadang tak bersih. Tapi selesanya yang mana? Sekarang ni memang kalau orang tua dia nak duduk, dan mak ayah saya pun dia minta buatkan untuk yang duduk, sebab bila bercangkung tu nak bangun tak boleh, ya. Jadi bila kita menggunakan, ya, tandas duduk, maka cubalah, ya, cara bagaimana supaya bahagian ruangan yang dalam itu boleh dizahirkan untuk tujuan bersuci, ya. Sekadar mampulah, jangan pula korek-korek sampai dalam, nanti sampai luka kapas tu sampai masuk-masuk dalam, kan. Tak perlu. Secara yang zahir yang boleh dicapai pada keadaan yang biasa. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, tutup lubang saluran dengan kain yang bersih bagi menghalang lelehan yang berlebihan. Jadi gunakanlah, kalau orang dulu-dulu kita fikir dia kata gunakan perca kain. Perca kain tu digunting, lepas tu disumbatkan dia pada saluran tersebut. Kalau kena kesian kan perempuan, ya, dalam keadaan begitu. Ya, jadi bila ada kapas ni yang terbaru lah. Sekarang guna apa dah? Yang kata apa? Panty liner. Macam-macam adalah sekarang ni, kan. Jadi memberi kemudahan, ya. Tetapi pada asasnya orang dulu pun dah tahu dah macam nak mengurus orang yang dikategorikan daimul hadas, ya. Jadi orang yang keputihan yang banyak ini dikategorikan sebagai daimul hadas sebab dia sentiasa keluar, sama dengan kencing tak tak tos, ya. Sentiasa keluar. Jadi tutup lubang saluran dengan kain yang bersih
bagi menghalang lelehan yang berlebihan. Itu bagi perempuan. Kalau lelaki nak sumbat kat mana? Ji, kalau yang lelaki ni kencing tak tus, nak buat macam mana? Memang baru ni ada orang jemaah umrah nak pergi umrah. Memang dia ada masalah kencing tak lawas. Jadi kalau pergi masjid nanti nak wuduk kat rumah okey je, senang. Masjid kat Malaysia ni senang je, kita tu pergilah wuduk balik, tak ada masalah. Tapi kalau pergi umrah, ya, kat mana? Kat masjid pun tandas ada, tetapi nak keluar. Lepas tu nak masuk balik belum tentu boleh pula. Lepas tu dah fikir nanti terpisah pada kawan-kawan, nak cari macam mana. Jadi itu menjadi masyaqqah kepada lelaki. Jadi adalah cadangan. Boleh tak gunakan kondom? Minta maaf saya sebut kata ni kan. Sebab kondom bila keluar, dia tidak terkena kepada najis, tidak pada pakaian. Baik, pada saya kalau gunakan kondom, dia tetap najis tu keluar. Bila keluar tu dia menanggung najis. Jadi bila menanggung najis, maka dia tetap berhadas juga. Susah. Jadi bagaimana caranya? Saya kata kalau boleh gunakan kapas juga, sumbat juga bahagian depan, kemudian diikat. Jadi dia najis itu tidak berkumpul dan bertakung lah di orang kata yang gunakan kondom. Itu pandangan saya lah. Jadi selepas tu kena bersihkan balik. Tetapi kalau dikiaskan kepada orang yang membau, kita panggil bau tangkung najis, bila dia keluar tangkung najis, dan itulah cara dia yang najis itu yang daripada kata salur tu, maka itu dimaafkan. Tapi kalaulah cara yang ada yang boleh mengelakkan najis itu daripada berterusan keluar dan sebagainya, gunakan kondom, itu yang terbaik, maka itu mungkin boleh dikira sebagai rukhsah, untuk mengelakkan daripada najis itu terkena kepada pakaian. Tapi kalau hanya sedikit-sedikit tu mungkin menggunakan kapas yang ditutup untuk kita menyempurnakan suatu ibadah, itu sudah memadai. Kena ingat dia, bila daimul hadas ni satu taharah untuk satu kewajipan, satu fardu, dan untuk beberapa sunat. Jadi selesai daripada solat fardu, maka kita kena buat, ambil semula sembahyang lah. Jadi isu dia ialah bagaimana kita nak menyelesaikan sekiranya najis itu keluar ketika kita solat. Bila kita solat, maka terbatallah wuduknya. Jadi itu yang kedua. Langkahnya ialah kita kena sumbat. Kepada wanita sediakan ahmad tersebut, jadi dia tidak menjejaskan ataupun tidak membatalkan taharah kita sekiranya ia berlaku ketika solat. Okey, kemudian yang ketiga, berwuduk dengan kadar segera. Jadi bila kita dah sumbat tadi, terus berwuduk dengan kadar segera, namun disyaratkan dalam mazhab Syafi'i agar wuduk tersebut diambil setelah masuknya waktu solat. Ini kerana dengan masuknya waktu solat, ia menjadi perkara darurat, sama seperti masalah tayammum. Macam mana Ustaz? Kita kat masjid, susah juga. Kita wuduk kalau nak pergi umrah lah, sebab saya selalu menguruskan jemaah pergi umrah, kita kena pergi masjid sebelum masuk waktu. Tak boleh masuk waktu baru nak pergi, memang tak boleh masuk masjid. Jadi ini adalah satu pandangan. Jadi sekiranya kita gunakan kaedah yang umum, mungkin boleh diambil, di mana tidak perlu menunggu masuk waktu solat. Kerana di sini disebutkan bila dah masuk waktu solat barulah dikatakan sebagai darurat, sama seperti tayammum. Bila tayammum tu kita nak solat kena masuk waktu dulu. Sebab kita dah tunggu dah. Untuk air tu memang tak ada sampai masuk waktu dan kita perlu solat. Tengok betapa Imam Syafi'i ni sangat detail. Tetapi sekiranya di sana bertemu dua keadaan masyaqqah, untuk tunggu waktu solat dan kita nak berada di masjid, tak boleh nak berwuduk sebagaimana di tempat kita, maka di situ al-masyaqqah tajlibut taysir, keadaan yang susah tadi maka diberikan kemudahan. Maka ambillah kaedah umum, kita boleh bersuci, kita sumbat supaya najis tak keluar walaupun sebelum masuk waktu solat. Itu pandangan saya, wallahu alam. Mungkin boleh minta pandangan-pandangan daripada
ulama-ulama yang lain berkaitan dengan isu darurat kena masuk waktu. Mak terkadang kita tak boleh lepas masuk waktu, memang kita tertinggal lah. Kita tak boleh nak solat berjemaah dan sebagainya, ya. Okey. Kemudian setelah kita berwuduk, maka terus mengerjakan solat fardu dan solat sunat tanpa had dalam keadaan menanggung najis dan berhadas kerana darurat, ya. Jadi bila kita dah wuduk tadi, ya, maka kita boleh solat waktu. Contoh, kita nak duduk kat masjid, boleh untuk solat waktu zuhur. Kita nak tunggu asar tu, kita boleh lakukan banyak solat sunat, ataupun nak baca Quran pun boleh dalam keadaan kita bersuci. Yang tak boleh satu fardu. Jadi bila nak masuk asar, jadi kita kena wuduk semula. Buat proses yang pertama tadi lah, keluarkan kapas tadi, bersihkan, ya, tempat ataupun faraj tadi dengan step-step, kita sembat lagi. Lepas tu kita ambil wuduk untuk solat satu fardu lagi. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada para wanita yang memang untuk bersuci, untuk menunaikan suatu kewajipan itu memang prosesnya sangat, ya, nak kata berat, tak berat, remeh lah kan, ya, tapi yakinlah setiap kepayahan, setiap usaha yang dilakukan oleh seseorang itu ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keempat tadi kena terus solat, ya, walaupun menanggung najis, walaupun berhadas, ya, kena darurat. Setelah tamat waktu solat, jika masih terdapat lelehan, maka perlulah mengulangi bersuci dan wuduk semula untuk bersolat fardu berikutnya. Jadi itulah, ya, perempuan mati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita nak mengurus keputihan yang keluar daripada wanita, ya. Baik, habis tentang keputihan, ya. Ada persoalan? Kalau boleh saya jawab, saya jawab. Kalau tak ada, tunggu Ustazah pada kuliah yang akan datang. Okey. Kalau tak, kita masuk sedikit lagi, kita ada masa lagi berkaitan larangan ketika haid dan nifas serta amalan-amalan yang disyurkan, ya. Selesai tentang haid dan nifas, dan yang berkaitan iaitu kita bincang tentang keputihan, harap menjadi panduan kepada kita, memudahkan untuk mengurus taharah kita dan juga seterusnya melaksanakan ibadah yang perlukan kepada taharah. Jadi kedatangan haid tidak berarti terputus hubungan wanita dengan Allah. Begitu juga tidak berarti terputus hubungan dengan suami dan ahli keluarga seperti tindakan jahiliyah. Memang kalau zaman jahiliyah, bila wanita ni datang haid, dia kena kurung dalam bilik. Dia tak boleh jumpa orang. Dengan suami dah tak boleh. Dengan masyarakat pun dia macam tersisih lah. Itu sistem jahiliyah. Sebab dianggap wanita ni adalah wanita yang kotor. Bila kotor ni mana-mana bersama dengan orang. Tapi dalam Islam, cantiknya dia tidak memutuskan untuk dia berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab cuma solat je yang tak boleh. Ya. Ibadah-ibadah yang lain masih boleh dilakukan, ya. Dan dengan hubungan dengan suami boleh, ya, dalam Islam. Cuma yang tak boleh lah bersama je. Kalau nak tidur bersama, nak haging-haging, tak ada masalah. Nak sembang-sembang. Yang isu dia ialah jangan bersama. Tak boleh nak kontrol, Ustaz. Kalaulah kita ada ilmu, kita ada iman, sebenarnya itulah kawanan kita. Bukan nafsu yang menjadi raja. Kalau nafsu memang dia takkan puas. Jadi bila kita ada ilmu, hukum tak boleh. Boleh setakat mana? Setakat yang boleh, ya. Dan kaedah Islam menyebutkan man la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Maksud benda yang kita tak boleh nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Dalam hubungan suami isteri dan bilik, itu adalah satu kemestian. Bila itu yang tak boleh, jangan tinggalkan yang lain. Tidur bersama boleh, tidur satu selimut boleh, nak mandi bersama pun boleh. Sebab Islam adalah satu agama yang kita panggil apa? Sentiasa agar kehidupan manusia ini sentiasa dalam keadaan yang baik dan harmoni, ya. Jadi kekuatan ini sedikit sebanyak memberi kesan kepada pengabdian wanita kepada Allah dan menjadikan punca kurangnya kemesraan sesama manusia. Jadi dia kata bila datang haid ni, dia rasa dia dah jauh dengan Allah, dia tak boleh solat. Jadi untuk kita rapat dengan Allah, kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak caranya. Antaranya yang utama adalah solat. Siapa yang tak benarkan solat bagi wanita haid?
Adakah manusia? Tidak. Syariat juga yang tidak membenarkan. Bila syariat yang tidak membenarkan, artinya syariat itu daripada Allah. Bukan bermaksud untuk Allah menjauhkan daripada hamba-Nya, tetapi ialah untuk memberi keringanan kepada wanita. Cuba bayangkan bagi wanita yang datang haid, kalau dia ada senggugut, macam mana keadaan dia? Sakit, ya. Lepas tu keadaan emosinya yang tak stabil, tak semena-mena, suami jadi mangsa. Okey je, tiba-tiba petang marah tak kena gaya. Ada je cari sarang pasangan. Rupanya tu datang emosi. Jadi situlah, ya, rahmatnya Allah kepada wanita dalam keadaan begitu fizikinya, Allah Ta'ala bagi kelonggaran. Tak perlu qada pula tu. Kadang ada wanita yang menantang bila lah datang bulan. Sebab satu sisi betul, bila datang bulan itulah proses kesuburan. Kalau tak datang dia risau. Sebab takut ada sebab-sebab, melainkan dia nak menopause tu memang dah keluarlah daripada tempoh fungsi. Sebahagian fungsi wanita, bukan wanita tidak berfungsi, tapi sebahagian fungsi wanita tu dah habis, kena fungsi yang lain pula, ya. Dan ia menjadi punca kurang kemesraan sesama manusia kerana dianggap bila waktu datang haid dia sebagai kotor, perlu diasingkan dan sebagainya, ya. Okey, dalam kehidupan seharian manusia perlulah, ya, memerlukan hidayah dan petunjuk bagi terus kekal di bawah naungan Allah. Al-Quran dan Sunnah perlu dipegang teguh pada bila-bila masa dan di mana sahaja berada. Begitu juga hanya ketika seorang wanita sedang haid atau nifas. Secara umumnya, wanita yang kedatangan haid dan nifas dilarang melakukan perkara berikut. Yang pertama, solat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, menyentuh atau membawa mushaf. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, berhenti atau meletak di dalam masjid iktikaf walaupun melintasi masjid jika dia khawatir akan mencemarkan masjid. Tengok. Di sini pun Imam Syafi'i menyebutkan sekiranya dia khawatir mencemarkan masjid. Sebab itu menjadi khilaf di kalangan ulama bagi wanita yang datang haid untuk berada di dalam masjid. Ya. Kalau dulu-dulu mungkin, ya, sukar untuk mengawal, ya, kebersihan darah yang kalau banyak mengalir, ya. Tapi kalau ada teknologi yang memang takkan keluar lah, ya. Jadi hukumnya bagaimana? Ini jadi khilaf ulama. Jadi kalaulah dikatakan hukum itu memang secara tauqifi sebab haid tak boleh masuk dalam masjid, maka tak boleh lah. Walaupun dia tak keluar, darahnya tidak mengalir, tidak mencemarkan masjid, ya. Tetapi kalau dilihat daripada asbab dia, asbabnya bagi wanita tidak boleh berhenti atau beriktikaf di masjid walaupun melintasi masjid jika dia khawatir dia akan mencemarkan masjid. Di situ dilihat kepada asbabnya. Nak lalu pun tak boleh sebab takut mencemarkan. Habis kalau tak mencemarkan, okey tak bagaimana? Ini khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengharuskan sekiranya dapat ditutup, ya. Jadi bagi saya lah, kita sebagai, ya, kita jadikan mazhab Syafi'i sebagai rujukan, ya. Kita tak nak nanti kalang kabut masyarakat kita, maka kita pegang bila kita dalam keadaan haid, ya, elakkanlah untuk berada di dalam masjid. Kerana duduk di luar. Ada kuliah kan? Kita boleh duduk di luar, ya. Ustaz dapat pahala tak? Iktikaf dapat pak. Kalau masjid tak adalah pahala iktikaf. Sebab iktikaf perlu berada dalam masjid. Dan tapi hadir majlis ilmu tetap dapat kelebihan. Dan sekarang lagi senang, tak ke masjid pun tak apa. Kita buat kuliah je. Dengar kuliah dalam rumah, sambil masak, sambil basuh, sambil baring pun boleh. Jadi tengoklah kemampuan macam mana dan yang boleh menjaga keharmonian, ya, dalam masyarakat kita. Kalau kita berpegang, boleh je Ustaz, senyap-senyap, jangan beritahu orang, kau tahu tak, aku bertang bulan tapi aku datang juga sebab mengikut pandangan ulama yang kata boleh, aku pakai jenis ni yang memang cukup, memang takkan. Jangan cerita kat orang. Jadi guna kalau kita dalam kita orang kata berpegang dengan pandangan ni, ya, kita berpegang dengan yang jumhur untuk menjaga keharmonian kita. Tetapi kalau kita nak berpegang dengan pandangan lain, ia tetap boleh,
tapi untuk diri kita sendiri. Jangan kita influence ataupun kita nak suruh orang lain buat, ya. Contohnya tuan-tuan dan puan, ya, bagi yang pergi umrah. Dalam mazhab Syafi'i kita wajib tawaf wada. Ya. Tapi dia kata ustaz, aku mana orang lain tak wada, boleh nak pegang. Tapi jangan beritahu orang lah. You ada ilmu, you ada pandangan sendiri, pegang mazhab pegang. Untuk sini jangan kita mempengaruhi orang lain yang boleh menyebabkan rasa tak selesa. Solat subuh, alah tak nak ikut mazhab Syafi'i lah. Tak nak baca doa kunut. Solatnya sah tak? Sah. Tapi buat seorang-seorang lah kat belakang, jangan jadi imam. Kalau jadi imam, majoriti mazhab Syafi'i akan jadi masalah. Kalau you tak nak, orang kata nak ikut mazhab lain yang tidak ada doa kunut, okey, solat sendiri-sendiri kat belakang, jadi makmum, ya. Masa baca doa kunut, relax lah. Sebab itu khilaf di kalangan ulama, itu adab kita berkhilaf, ya. Okey. Jadi apabila seseorang wanita telah tamat tempoh haid atau nifas, maka dalam soal berpuasa dan talak hukumnya adalah harus walaupun wanita tersebut masih berhadas, ya. Jadi segala hukum hakam yang berkaitan, ya, ketika haid, ketika nifas, ya, dalam soal puasa dan talak hukumnya adalah harus walaupun wanita masih berhadas, ya. Jadi hukum hakam yang tidak berkaitan dengan haid tadi, dia tetap berjalan walaupun dia berhadas. Sebab beza berhadas dengan hukum haid, ya. Contohlah, kalau wanita yang diceraikan ketika haid, sah tak dia punya talak dia? Talaknya sah, cuma hukumnya adalah haram, ya. Sebab bila dalam haid ini menyebabkan tempoh iddahnya lebih panjang, nak tunggu lama. Kalau nak lepaskanlah, cari yang baik. Dia nak cari pasangan yang lain, cepat dia dapat. Jadi kalau haid dia akan lebih panjang. Ialah tempoh menunggu kan. Kan penantian satu penyiksaan kan. Jadi itu ada hikmahnya. Dia kena bezakan di antara hadas besar dengan hukum hakam. Ada hukum hakam yang dia boleh terlaksana walaupun dalam keadaan hadas, kerana dia tidak perlukan kepada taharah. Tapi bila nak solat, memang tak boleh lah, sebab dia perlukan kepada taharah, ya. Selain itu, ulama mensyaratkan wajib mandi wajib terlebih dahulu bagi membolehkan mereka melakukan perkara-perkara talang ketika haid dan nifas, ya. Contoh dia, bila dah bersih dah, boleh tak bersetubuh sebelum mandi? Sebaiknya mandi dulu baru bersih kan. Tapi kalaulah yang tak boleh itu ialah dia ketika haid, dilarang bersetubuh ketika haid. Sekarang haidnya dah bersih, cuma dia berhadas, boleh tak bersetubuh ketika berhadas? Laju je jawab. Maksudnya dia fahamlah hukumnya kan. Beza di antara hukum, ya, dengan tempoh haid. Jadi situlah ada yang katakan tak boleh, kena mandi dulu sebab hadasnya belum bersih. Bila hadas besar tu tak boleh bersetubuh. Ada katakan boleh sebab yang tak boleh bersetubuh ialah ketika haid. Implikasi daripada haid adalah dia menyebabkan hadas besar. Hadas besar itu terangkat dengan mandi. Jadi manfaat. Kenapa khilaf? Ya, terkadang ustaz pun jawab macam tu. Mana boleh, dia ada haid lagi. Sebab dia tak mandi lagi. Sedangkan mandi adalah proses untuk mengangkat hadas besar. Jadi bila dia faham, dia terangkan. Ini pandangan ulama yang tak boleh sebabnya gini. Yang membolehkan begini. Jadi kita pun rasa tenang untuk orang kata menerima pandangan. Kalau dia rasa bertelangkan, ustaz ni kata ni, kenapa ustaz ni kata macam ni? Kenapa ustaz ni macam ni? Pening kepala saya. Jadi sebab tu perlu ada ilmu. Ya. Sebab dia memahami bahawasanya selama mana dia masih belum mandi, dia masih ada haid lagi. Sedangkan haid itu berhenti bila tempoh haid, bila dia kering, ya, ataupun dia sudah tidak keluar. Cumanya dia belum mandi. Jadi tempoh yang dah kering saya mandi, mungkin dia discover pagi tu dah bersih. Tak apalah, nak solat nanti zuhur. Daripada pagi pukul 7 sampai ke kan panjang. Jadi tempoh sebut macam mana? Adakah dia kira masih haid lagi ataupun tidak? Jadi situlah berlakunya
perselisihan pandangan di kalangan ulama. Jadi saya tak kata dia salah, ataupun saya kongsikan bagaimana ianya berlaku. Jadi sekarang ni perempuan kalau nak ikut pandangan, saya rasa betul lah sebab kita dah head habis. Cuma tak mandi lagi. So kalau nak bersama, kalau ikut pandangan boleh, maka kita pun lebih tenang. Ya, boleh dua-dua. Dan kalau yang pertama itu yang tak boleh, dia lebih ihtiyati. Sebab pastikan dia benar-benar bersih. Contohlah, dia masih haid, dia bila tak mandi, mungkin ada kekotoran-kotoran yang masih ada tinggal di situ. Jadi kena bersihkan. Cuma bila kita mandi, kita bertengkung, maka segala kekotoran dia akan bersih. Itulah, boleh? Okey. Namun oleh demikian perkara-perkara yang dilarang ketika sedang haid nifas dibagi secara umumnya kepada dua bahagian, iaitu larangan yang disepakati dan larangan yang tidak disepakati. InsyaAllah ya akan disambung pada sesi yang akan datang. Sejam je kan. Jadi nanti perempuan nak balik, nak masak semua tu kan, siap-siap. Jadi yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Saya sampaikan salam daripada Ustazah. Dia kata mintakan salam kepada jemaah. Dan untuk akhirnya kita sama-sama kita doakan kepada sahabat kita yang sengaja uji sakit. Kat mana kita tadi? Ya. Ada tadi. Saya selip di mana tadi? Siapa dia? Hajah siapa tadi? Siti Julia Saleh. Jadi insyaAllah sama-sama kita bacakan, kita doakan Puan Siti Julia bin Saleh ya, diberikan kesembuhan, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ashfi mardana, Allahumma ashfi mardana, Allahumma ashfi mardana. Khuzan ila Hajah Julia bin Saleh. Allahumma rabbana la tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dani illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kesembuhan kepada saudara kami Hajah Julia bin Saleh. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesembuhan kepada saudara kami Hajah Julia bin Saleh. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kesembuhan kepada saudara kami Hajah Julia bin Saleh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.